ceria dari Cik Pia. Di dalam channel ini, anda akan bersama Cik Pia untuk perkongsian berkaitan tutorial, tips dan teknik berkaitan media sosial dan juga perniagaan. Sekiranya anda sukakan pada perkongsian Cik Pia, pastikan anda like, share dan subscribe pada channel ini. Jika anda mempunyai sebarang persoalan atau cadangan, anda boleh kemukakan di bahagian komen. Ramai usahawan di luar sana, terutamanya yang baru berjinak-jinak dengan platform online, mereka terlepas pandang dengan setting asas ataupun tetapan asas di platform berkenaan. Jadi di dalam video ini Cik P akan tunjukkan bagaimana cara untuk anda membina branding diri, untuk anda meyakinkan prospek anda bahawa anda merupakan seorang trusted seller di platform Facebook. Sekiranya anda telah bersedia untuk belajar dan ikuti tutorial bagaimana cara untuk kita buat tetapan asas di platform media sosial Facebook, jom saksikan video selepas ini. Okey, ada beberapa setting yang perlu dilakukan oleh seorang usahawan untuk anda membina branding diri, untuk anda meyakinkan prospek anda bahawa anda merupakan trusted seller. Okey, so step yang pertama sekali adalah kita perlu pergi ke bahagian setting. Okey, kemudian anda klik sahaja setting. Okey, yang pertama sekali anda perlu pergi ke general. Okey, general. Di sini anda perlu pastikan nama yang anda gunakan merupakan nama anda sendiri ataupun nama artis anda kan, nama selebriti anda, nama perniagaan anda, nama yang anda nak prospek anda kenal anda. Okey? Okey, ataupun anda boleh juga masukkan nama sebenar anda. Okey, macam Cik Pia nama Sofia Umira Rusli tapi Cik Pia pendekkan kepada Sofia Rusli. Okey, untuk memudahkan orang ingat pada kita punya nama. Okey, dan kalau anda nak mengaktifkan fungsi ataupun nama samaran anda, nama gelaran anda, anda boleh pergi ke other names di sini. Okey, masukkan nama panggilan yang anda lebih mesra dengan prospek anda. Okey, kemudian anda klik sahaja review change. Okey? So ini adalah cara macam mana kita nak orang kata membina branding diri supaya prospek kita boleh cari kita, boleh jejak kita dengan mudah. Okey, kalau boleh username itu juga gunakan yang sama macam kita punya nama supaya mudah orang nak cari. Okey, mudah orang nak cari. Ini setting yang pertama. Setting yang kedua adalah anda pergi ke bahagian privacy. Okey, anda klik pada bahagian privacy. Pastikan who can see your future post ini boleh merupakan fungsi public. Maksudnya anda pastikan semua orang boleh membaca status anda, boleh membaca post anda, posting anda. Kan? Kadang-kadang prospek kita ni dia tak friend lagi dengan kita, dia tidak berkawan lagi dengan kita. Jadi penting untuk kita menggunakan fungsi public. Okey, kalau katakan nanti kita nak suruh orang lain share kita punya posting pun boleh sebab posting kita berbentuk public, orang kata terbuka kepada orang luar. Okey? Okey, kemudian pastikan anda buka jugalah siapa yang boleh friend request. Tapi kita tahu friend request di FB ini hanya limit sehingga 5,000 orang. Jadi penting untuk anda aktifkan fungsi follower. Okey, aktifkan fungsi follower. Okey, bila anda integratekan anda punya Facebook dengan IG, okey, anda kena pastikan anda aktifkan kedua-dua fungsi ini. Anda boleh ikut exactly macam setting yang Cik Pia gunakan. Okey, tak ada masalah. Alright. Dan pastikan anda aktifkan juga fungsi ini, search engine outside, supaya bila orang search nama anda di bahagian Google atau sebagainya, Google boleh membantu dengan mencadangkan Facebook anda. Okey? Okey, ini adalah setting yang pertama. Kedua. Setting yang ketiga adalah anda perlu pergi ke bahagian profile and tagging. Okey.
pastikan hanya anda sahaja yang boleh post di wall anda. Okey, pastikan hanya anda sahaja yang boleh post. Sebab apa? Sebab wall kita sekarang, okey, merupakan kedai kita. Okey, bila masuknya kedai kita, kita tidak boleh sewenang-wenangnya bagi orang lain masuk, buat promosi, buat marketing ataupun mungkin sembang-sembang kosong yang boleh tenggelamkan posting-posting bisnes kita, kan? Posting-posting branding kita. Jadi pastikan di kita punya profile hanya kita sahaja yang boleh buat posting. Kalau untuk komen tu tak ada masalah, kita boleh buka pada orang lain, tapi bila kita nak buat posting hanya kita sahaja yang boleh post. Okey? Lepas tu siapa pula yang boleh tengok posting kita, pastikan anda buka kepada semua, everyone. So maksudnya walaupun dia tak friend dengan anda, walaupun dia bukan follower anda, dia masih boleh nampak posting anda. Okay? Untuk tag post ni, anda boleh buka kepada semua orang, tetapi aktifkan review tag ni supaya tak semua orang boleh tag kita, ataupun bila orang tag tu kita akan nampak notification dulu. So kita boleh decide sama ada kita nak tag itu dipamerkan ataupun tidak. Kadang-kadang ada setengah seller ni dia rajin tag orang lain, kan, sampai 90 orang, 20 orang, 30 orang, kan, dia tag. So benda itu sedangkan bukan berkaitan dengan bisnes kita, so dia boleh mengganggu kita punya wall. Okay, dia boleh mengganggu kita punya wall. So pastikan bila anda aktifkan fungsi ini, dan anda pastikan juga anda perlu aktifkan fungsi ini. Okay. Okay. So selepas setting yang ketiga, anda pergi ke public post. Okay, pergi ke public post. Jangan CPR katakan aktifkan fungsi follower ni. Okay, pastikan public. Okay, public post komen, pastikan public. Maksudnya walaupun dia bukan friend list anda, walaupun dia bukan follower anda, dia masih boleh meninggalkan jejak, boleh meninggalkan komen pada posting anda. Okay, so pastikan public, public post notification juga public. Okay, public profile info juga public. Okay. So ini adalah setting asas yang perlu anda buat apabila anda ingin berniaga di Facebook. Kemudian kita tengok di bahagian stories, okey, pastikan anda allow, membenarkan kedua-duanya. Okey, dua fungsi ini anda aktifkan. Okey, ini adalah setting asas. Kemudian kita pergi pula ke bahagian profile kita. Okey, profile di sini. Masuk semula ke profile anda. Kita telah habis setting di belakang tabir. So sekarang ni kita nak bina pula setting di bahagian depan yang semua orang nampak. Okey, yang pertama sekali kita punya cover photo, ataupun kita umpamakan cover photo ini seperti kita punya billboard. Kita nampakkan billboard kat tepi-tepi highway tu. So cover photo ini dia berperanan seperti billboard. Jadi bila kita kata billboard, kita perlu letakkan sesuatu yang boleh memberi impact kepada kita punya bisnes. Mungkin kita boleh letak kita punya tagline, kan, ataupun branding diri kita, macam Cik Pia menggunakan nama Cik Pia secara besar-besar kat situ, Cik Pia, so orang tahu ini adalah FB Cik Pia yang rasmi. Okay, official Facebook. Okay. Kemudian yang kedua, anda boleh gunakan hashtag. Mungkin anda boleh masukkan hashtag hidup tanpa hutang, katakan. Hashtag tudung mak, hashtag anak mak empire, hashtag kelas mak dan sebagainya. Kan, yang berkaitan dengan bisnes anda. Kenapa anda juga boleh meletakkan cover foto ini gambar produk anda. Kalau katakan anda jual pelbagai jenis produk, anda boleh design cantik-cantik. Okay, kalau katakan anda mempunyai kemahiran menggunakan Photoshop, anda boleh gunakan Photoshop. Sekiranya tidak, anda boleh menggunakan canva.com ataupun pelbagai lagi apps yang ada di Google Play dan juga iOS yang menawarkan fungsi poster untuk cover foto Facebook. Okay, so gunakan fungsi-fungsi tersebut, masukkan produk-produk anda supaya ianya cantik dan menarik. Gunakan warna-warna yang boleh menarik perhatian orang. Okay, ini adalah billboard. Selain gambar, hashtag, anda juga boleh masukkan tagline anda, okay, ataupun gambar anda sendiri di bahagian cover foto. Elakkan sekiranya anda berniaga, elakkan anda meletakkan satu-satu gambar yang orang kata
tidak relevan dengan perniagaan anda, seperti gambar family ataupun gambar pemandangan, gambar pokok, gambar kartun dan sebagainya. Okey. Kemudian setting yang kedua adalah gambar kita sendiri, profile foto. Okay, kalau boleh profile foto ni di mana-mana media sosial yang kita ada, gunakan gambar yang sama. Okay, ia umpama branding diri kita. Kan dekat Facebook gambar itu, dekat IG gambar itu, gambar kat TikTok pun gambar itu, gambar yang sama. Okay, supaya orang tahu, oh ini dia, inilah Cik Pia yang kita cari, inilah tudung mak yang kita cari, inilah kelas mak yang kita cari. So gunakan gambar yang sama di semua platform media sosial anda. Okay, so kalau katakan anda menggunakan gambar anda sendiri, pastikan gambar itu jelas, menunjukkan identiti anda. Kalau boleh untuk nampak cantik, nampak kemas, okay, sebaik-baiknya adalah gambar daripada paras kepala hingga paras dada. Okay, so dia tidak terlampau dekat, muka itu tak terlampau dekat sangat dan tak terlampau jauh sangat. So sedang elok untuk kita bina branding diri kita dan elakkan meletakkan gambar full, gambar keseluruhan badan kita, sebab salah satu dia tak nampak kita punya muka. Okay, yang keduanya dia akan berisiko kepada diri kita kalau katakan wallahu alam, kerana kita tidak tahu apa niat-niat orang di luar sana, so kita bimbang. Okay, bimbang ada isu-isu berbangkit ni. Mungkin orang kata penggunaan makhluk halus ini. Jadi elakkan meletakkan gambar full kita sebagai profile foto. Kalau boleh letak sahaja gambar separuh pada paras kepala ke paras dada, itu sudah cukup memadai untuk kita membina branding diri kita. Okey. Kemudian nama, seperti Cik Pia katakan, sebaik-baiknya letaklah nama kita sendiri, dan kalau katakan kita ada nama branding kita, nama artis kita katakan, nama selebriti kita, anda boleh letakkan di bahagian other names, so dia akan terpamer seperti ini. Okey. Okey. Kemudian apa lagi yang perlu anda aktifkan di setting di bahagian Facebook sebagai seorang usahawan untuk membina branding sebagai trusted seller, okey, adalah bio. Okey, pastikan bio anda walaupun ringkas tetapi padat. Bio ini dia ada limitation word. So anda kena pandai bermain dengan kata-kata supaya bila orang tengok bio anda, dia orang boleh rasa terpukau. Dia orang boleh rasa tertarik untuk terus follow anda. Okey, mungkin anda boleh masukkan juga sekiranya anda agent kepada something. Contoh mungkin anda nak tulis affiliate kelas mak, affiliate tudung mak, affiliate ataupun branch lapar mak, kan? Anda boleh masukkan. Kalau katakan anda agent kepada tudung dan sebagainya, anda masukkan di sini. Ataupun anda boleh juga buat macam Cik Pia, masukkan kata-kata orang kata sedikit tagline kita, kan? Macam tu. Okey. Kemudian di bahagian details ini, tidaklah perlu anda masukkan semua details anda sampai terlampau details. Selain bahaya untuk diri kita sendiri, ianya juga boleh mendatangkan kurang nampak tak proper. Sebab terlampau banyak details. So apa yang penting yang perlu anda ada dekat bahagian details ini adalah yang pertama sekali, di mana anda bermastautin. Okey, tak perlulah anda nak mention anda daripada mana, asal usul salah silah keluarga tu tak perlu masukkan. Cukup anda bagi tahu anda berada di mana. Lives in sahaja. From where tak payah. Katakan macam Cik Pia berasal daripada Negeri Sembilan, tak perlu Cik Pia nak masukkan from Negeri Sembilan, from Jempol dan sebagainya, tak perlu. Cukup anda masukkan di mana lokasi semasa anda, di mana lokasi anda bermastautin. So di situ anda boleh tarik crowd, okey, ataupun prospek di kawasan sekitar anda tinggal itu untuk follow anda. Okey, kemudian masukkan status perkahwinan kita, sama kita bujang ke, kahwin ke, tunang ke dan sebagainya. Untuk apa? For our safety lah. Nanti tak adalah timbul isu kena ganggu dengan ada somebody nak kenal lah, kan kita sendiri akan rasa annoying, kan? So bila kita dah mention I'm married, so di situ anda dah letak satu border supaya tidak diganggu oleh kumpulan-kumpulan yang terlebih fikir ni. Okey. Yang seterusnya adalah masukkan juga pendidikan tertinggi kita. Walaupun anda ada banyak, anda ada SPM, degree, UPSR, PMR, semua tak payah masukkan. Anda masukkan saja pendidikan tertinggi anda. Kalau katakan anda ada
10 PhD, tak apalah anda masukkanlah 10 PhD sebab PhD itu dah memang level yang tertinggi kan. Tetapi kalau anda hanya ada satu degree, lepas tu anda ada satu master, cukup anda letakkan master apa. Okey? Kemudian aktifkan page. Kalau anda ada 3, 4, 5 page, masukkan page-page tersebut supaya anda boleh tarik follower daripada ataupun friend list daripada Facebook peribadi anda terus kepada page anda. Okay, so ini yang kita panggil integrate marketing. Okay, integrate marketing. So masukkan page-page yang anda jaga, page-page yang anda miliki. Okay, kemudian aktifkan juga fungsi follower dan juga media sosial anda yang lain seperti TikTok, Telegram, WhatsApp, YouTube. Okey, masukkan Instagram. Okey, masukkan di sini supaya macam Cik Pia katakan tadi, konsep dia adalah konsep integrate marketing. Anda tarik follower, anda tarik friend list daripada Facebook peribadi anda ke media sosial yang anda yang lain. Okay, so ini adalah cara untuk kita setting kita punya edit details. Alright, kemudian di sini adalah featured foto. Dia juga umpama billboard, tetapi billboard ini anda boleh kerap ubah dari semasa ke semasa. Boleh ubah dari selalu lah. Kan kalau ada promosi dan sebagainya, anda boleh ubah selalu. Sentiasalah bila ada promosi terkini ataupun ada new release produk kan, anda boleh masukkan di sini. Dan untuk lebih cantik, lebih menarik, okey, untuk lebih kemas dan lebih sistematik, buat kategori. Okey, anda buat kategori untuk based on setiap produk. Contoh tempahan khas, coaching, tudung mak, lapar mak kan. Kita ada menu RTE, kita ada testimoni. So masukkan dalam kategori dan bila anda buat story, anda save di bahagian highlight tu, masukkan dalam featured ini mengikut kategori-kategori yang telah kita pecahkan. Jadi follower anda ataupun prospek anda, mereka tidak perlu scroll anda punya wall sampai bawah. Kan? Tak perlu nak scroll sampai bawah. So mereka boleh tengok di bahagian featured ni. Featured foto ni. Dan dia dah kemas kat situ. So dia tahu, saya nak tahu pasal tudung sahaja. So dia boleh tengok dekat tudung, especially bagi anda yang jual pelbagai jenis barangan. Kan macam Cik Pia pun, Cik Pia ada beberapa sub business kan, antara kelas mak, tudung mak, lapar mak. Okay, so ada banyak. So bila kita buka dalam bentuk kategori macam ni, mudah untuk kita punya follower, untuk kita punya prospek mendapat info. Okay, tak adalah mereka nak kena scroll satu sampai bawah. Okay, so aktifkan fungsi featured photo. So ini merupakan setting di bahagian handphone lah. Ini merupakan paparan handphone. Setting yang sama, okey, cuma sedikit berbeza paparannya di bahagian handphone. Okey, anda tengok di sini bahagian sebelah kanan ni. Okey, Cik Pia buka. Cara settingnya sama sahaja, cuma rupanya sedikit berbeza. Ada sedikit perbezaan lah dari segi rupa. Okey, kalau nak edit profile tu dekat sini kan, kalau katakan anda nak pergi ke setting asas tadi, anda klik saja garisan 3 dekat atas ni. Kemudian anda pergi ke setting dan privacy, ambil setting. So dia akan bawa kepada setting yang kita belajar tadilah. Okey, di sini anda boleh personal account information, dia akan bawa kepada kita punya nama, cara kita nak ubah nama kita, cara kita nak ubah username kita, dan juga kita nak masukkan kita punya orang kata branding name kita. Okey, di bahagian nama ini. Okey, apa lagi? Kemudian kita nak ubah kita punya setting privacy, follower, di sini ada semua. Okey, anda semua perlu setting lah profile information, post, story, reels, followers and public, profile and tagging. So anda pergi ke bahagian audience and visibility. Okey, audience and visibility, di situ anda boleh ubah setting yang sama macam kita belajar tadi dekat desktop, paparan desktop. Okey, anda ubah setting yang sama di bahagian handphone. Okey, so ini adalah setting asas ataupun tetapan asas yang seseorang usahawan boleh buat untuk membantu menaikkan branding diri sebagai seorang trusted seller. Semoga perkongsian ini dapat membantu anda. Sekiranya anda sukakan kepada perkongsian Cik Pia, pastikan anda like, share dan juga subscribe pada channel ini. Kita jumpa lagi di dalam perkongsian yang lain, di dalam video yang lain. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.